بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan kesyukuran yang tidak ada yang boleh menandingi kesyukuran kita ke atas Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang tiada batasan bagi kita, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah, dan moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas nikmat Islam, iman, tauhid dan juga sunnah. Amin. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sambung pada perbahasan berkenaan dengan berbaki lagi iaitulah berkenaan dengan Qissatul Dhabih, kisah penyembelihan. Baik. Baik, jadi di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan wa hadha huwa, di sini ni kan, wa hadha wahdahu dalilun ala anna dhabiha Ismail li'annahu kana huwa al-muqim bi Makkah wa Ishaq la na'lamu annahu qadamuha fi hali sigharihi wallahu a'lam. Baik. Jadi ini adalah satu dalil yang menunjukkan bahawasanya anak yang disembelih itu ialah Ismail. Ini bukan Ishaq. Kerana Ismail sahajalah yang bermukim di Mekah. Sedangkan Ishaq kita tidak ketahui dari sudut catatan sejarah annahu qadamaha fi hali sigharihi. Kita tidak diketahui dalam riwayat yang sahih bahwasanya Ishaq itu pernah pergi ke Mekah ketika kecilnya. Wallahu a'lam. Jadi itu antara satu dalil lah yang makna yang sebut dibacakan ayat dalam surah Saffat, ayat 112 yang kita Ibnu Katsir huraikan sebelum ini. Baik, wa hadha huwa adh-dhahiru min al-Quran. Inilah yang zahir daripada Al-Quran. Bal ka'annahu nassun ala anna adh-dhabiha huwa Ismail. Bahkan seakan-akan ianya telah menaskan bahawasanya anak yang disembelih itu ialah Ismail. Li'annahu dzakara qissat adh-dhabih. Kerana dalam ayat tersebut mengisahkan tentang kisah anak yang disembelih tersebut. Yang mimpi Nabi Ibrahim AS. Thumma qala ba'dahu wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kemudian setelah ayat itu barulah datang ayat yang menjelaskan tentang hakikat Nabi Ishaq. Dan kami berikan khabar gembira kepada Ibrahim dengan Ishaq sebagai nabi di kalangan orang-orang yang saleh. Wa man ja'alahu halan faqad takallafa. Siapa yang menjadikan ayat ini adalah hal, maka dia telah takalluf. Wa mustanaduhu annahu Ishaq innama huwa Israiliyat wa kitabuhum fihi tahrif wala siyya la mahida anhu. Barang siapa yang menjadikan sandarannya dalam pendapat yang mengatakan
anak yang diperintahkan untuk disembelih itu ialah Ishaq. Sandaran mereka hanyalah datang daripada Israiliyat. Jadi kat sini Imam Ibn Katsir dia bantah, wa kitabuhum fihi tahrif. Dan kitab mereka itu adanya penyelewengan, fihi tahrif, adanya penyelewengan. Wala siyama hahuna qat'an la mahid. Lebih lagi di sini tidak boleh lagi kita nak keluar daripada pendapat yang telah jelas. Fa inna indahum anna Allah amara Ibrahim an yadhbaha ibnahu wahidah wa fi naskhatin min al-mu'arrabah bakrata atau bakrahu Ishaq. Falafdhuhu Ishaq ha huna muqhamatun makdhubatun muftarah لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر ذاك إسماعيل. Baik. Kerana di sisi mereka, baik di sisi ahlul kitab, ini apa dia Bani Israel, riwayat Israiliyat, Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya yang satu-satunya, wahidahu, anaknya yang satu, anaknya yang tunggal. Wa fi nuskhatin min al-mu'arrabah, dalam salah satu nuskhah, yakni nuskhah Taurat yang telah diarabkan, min al-mu'arrabah, ini daripada Ibrani diarabkan, disebut dengan lafaz bakrahu Ishaq, yakni bakrahu maknanya anaknya yang sulung, anaknya yang satu-satunya anaknya, anak tunggalnya, Ishaq. Falafzatu Ishaq ha huna muqhamatun makdhubatun muftarah. Lafaz Ishaq di sini adalah lafaz yang maknanya diada-adakan, didustakan, maknanya dilakukan dengan secara pendustaan, diubah, diseleweng. Li'annahu laysa huwal wahid walal bikru dzaka Ismail. Kerana Ishaq bukanlah satu-satunya anak Nabi Ibrahim yang kita kata yang sulung, dan dia bukan satu-satu anak tunggal dan bukan juga anak sulung. Dzaka Ismail, anak yang satu-satu anak yang Nabi Ibrahim dapat first anak sulung dia Ismail. Dzaka Ismail, itu Ismail, bukannya Ishaq. Bukannya Ishaq. Ishaq, kalau kita kata Ishaq selepas Ismail. Itu Ibnu Katsir rahimahullah dibawa ke ayat wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Ayat tu lepas tu baru Allah Taala cerita tentang Ishaq, lepas cerita pada Nabi Ismail, baru lepas tu baru cerita pasal Ishaq. Wa inna ma hamalahum ala hadha hasdul arabi fa inna Ismaila abul arab alladhina yaskununa al-Hijaza alladhina minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ishaq walidu Yaqub wa huwa Israil الذين ينتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Yang inilah kita kata nilai tambah yang ada pada karangan-karangan ulama ahli sunnah seperti Imam Ibn Katsir. Yang ni yang kita kena highlight kan. Yang ni kita takkan dapat dalam kitab-kitab Ahlul Bidah wal Ahwa, takkan dapat. Ataupun golongan yang menyeleweng, ataupun golongan yang tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan terhadap agama mereka. Sebab itu kami teringat lagi guru kami, masyayikh kami sentiasa mewasiatkan supaya melazimi kitab-kitab salaf, supaya melazimi kitab-kitab ulama salaf. Kerana di dalamnya penuh dengan petunjuk, penuh dengan bimbingan, penuh dengan nasihat, penuh dengan taujih, penuh dengan kita kata amar ma'ruf dan nahi munkar, penuh dengan motivasi, penuh dengan kita kata petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang kita tidak akan dapat melainkan melalui kitab-kitab mereka. Sebab tu Syekh salah seorang guru kami, murid kepada Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau sebelum kami balik ke anda teringat lagi sebelum balik ke Malaysia tu, dia wasiatkan semua kitab-kitab salaf. Dia wasiatkan semua kitab-kitab salaf. Cuma dia tak ijazahkan, dia tak ijazahkan. Dia memang kita kata sebahagian ulama dia tak ambil pendekatan tu. Tak ambil pendekatan dia nak ijazahkan sanad apa tak. Tapi diwasiatkan maknanya kita dapat keizinan untuk kita menyebarkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab salaf. Maknanya
Itu antara kita kata wasiat yang terbaik. Tambah-tambah zaman sekarang kan. Zaman sekarang ya kita lihat kesesatan sangat banyak. Penyelewengan makin hari makin bertambah. Kejahilan makin hari makin bertambah. Sebab itu kita memerlukan nasihat dan taujih daripada ulama, dan antara keberkatan yang Allah Ta'ala jadikan pada kalam ulama ialah mereka berkata dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka memberi petunjuk dengan Quran dan Sunnah. Mereka, kecemburuan mereka itu dibina di atas dasar Quran dan Sunnah. Marah mereka juga dibina di atas dasar Quran dan Sunnah. So kita nak tengok apa Imam Ibn Kathir rahimahullah kata kat sini. Wa innama hamalahum ala hadha hasdul Arab. Kenapa orang Yahudi dia cakap yang anak yang diperintahkan untuk disembelih itu ialah Nabi Ishaq? Kenapa dia tak mau cakap Nabi Ismail? Ini soalan dia. Kenapa? Kata Imam Ibn Kathir, wa innama hamalahum ala hadha hasdul Arabi. Sesungguhnya yang mendorong mereka untuk menafikan fakta, menafikan hakikat sebenar ialah kerana hasdul Arab, kerana hasad dengki mereka terhadap Arab. Kedengkian dan juga hasad mereka terhadap Arab. Fa inna Ismaila abul Arab alladhi yaskununa al-Hijaz. Kerana Ismail ialah bapa Arab yang menetap di Hijaz, alladhina minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang daripada sulalah, daripada leluhur keturunannya itu ada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup bagi Rasul, Nabi dan Rasul, dan juga pemimpin bagi seluruh anak Adam. Jadi dengki. Sebab tu kita kata ini ada hasad dengki ni. Sebab apa Imam, kita akan tengok kenapa juga Imam Ibn Kathir dia tak kata hasdul Islam. Kenapa dia tak kata hasad mereka kepada Islam, hasad kepada Arab? Kenapa? Kerana hasad Yahudi dan Nasrani ataupun hasad orang-orang kafir, orang khususnya Yahudi dan seluruh yang bersama dengan mereka dari sudut kekufuran, hasad mereka kepada Islam antara salah satu asas dan sandaran yang mereka bina hasad mereka, kedengkian mereka terhadap Islam itu adalah kedengkian mereka terhadap Arab. Kerana mereka melihat tidak ada kelebihan dari sudut keturunan. Maknanya dari sudut darah daging, tak ada. So mereka menafikan terus. Sebab itu ini kita kata ajaran sesat kan. Termasuk daripada ajaran sesat ni, mereka akan benci Arab. Mereka benci segalanya datang daripada Arab. Bahasa Arab. Benci, tujuannya nak benci Quran lah, itu je. Kalau mereka kata mereka benci Quran, orang tahu terang-terang. Sebab itu dalam sejarah Islam, apa yang disebutkan oleh contohnya Al-Kirmani dalam kitabnya As-Sunnah ataupun kitab Al-Iman ataupun kitab As-Sunnah oleh Al-Kirmani, disebutkan tentang munculnya golongan Asy-Syu'ubiyah. Syu'ubiyah ini adalah golongan yang mereka melihat tidak ada kelebihan Arab ke atas Ajam. Mereka nak mengatakan bahasa Arab itu tidak ada kelebihan, Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab pun tak ada kelebihan, Nabi yang diutuskan kepada bangsa Arab tidak ada kelebihan. Ini kita kata asas mereka. Sebab itu kalau kita tengok balik ajaran sesat ni, dia orang takkan nisbahkan diri mereka kepada Arab. Mereka malu-malu. Sebab itu mereka berbangga dengan bangsa asal mereka. Dan mereka tafakhur, berbangga-bangga. Cuba tengok ajaran-ajaran sesat sekarang, banyak yang datang melalui perbumohan, persilatan, kan? Semua nak angkat Melayu je. Dia ada kebencian pada Arab sebenarnya. Kita tak sedar, benci pada Arab. Tapi itu antara kehalusan kesesatan mereka itu. Yang tidak nampak melainkan orang yang betul-betul nampak.
Sebab itu apa? Dia orang paling tak suka kalau orang asing belajar bahasa Arab. Cuba tengok Parsi. Parsi dalam sejarah dia sangat membenci dan memusuhi Arab. Kenapa? Kerana mereka jatuh di bawah penguasaan Arab pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu mereka benci sampai mereka mereka masuk Islam secara pura-pura dan memasukkan unsur-unsur syu'ubiyah, yakni fanatik terhadap Parsi, dan akhir sekali mereka menafikan kelebihan Islam, menafikan kelebihan Arab. Kita orang Islam bila sebut Arab ni ada kelebihan atau tak, kita kata ada, confirm ada. Sebab kalau Arab ni tak ada kelebihan, Allah tak turun Quran dalam bahasa Arab. Senang nak faham. Quranan Arabiyan ghaira dhi iwajin. So Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kalau bangsa Arab tak ada kelebihan, Allah tak turun Quran dalam bahasa Arab. Senang nak faham. Nampak? Jadi hasad terhadap orang Arab ini memang dah lama. Dan sampai sekarang, sampai kiamat, benda itu akan berterusan. Sebab dia hanyalah berlindung di sebalik benci kepada Arab, padahal dia nak benci pada Islam. Sebab tu hati-hati orang yang anti Arab ni. Hati-hati dengan orang yang anti Arab. Anti Arabisasi contoh. Kan? Hati-hati. Kita takut kebencian itu akhir sekali membawa dia kebencian kepada Islam. Kebencian kepada Quran, kebencian kepada sunnah, kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa Ishaq walidu Yaqub. Ishaq pula ialah bapa kepada Yaqub. Wa huwa Israil. Yaqub itu adalah Israel. Alladina yantasibuna ilaih. Yang mereka menisbahkan diri mereka kepadanya. Fa'aradu, kita kata fa'aradu an yajurru hadha syarafa ilaihim. Lalu mereka hendak mengambil dan menarik kemuliaan dari sudut Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad daripada bangsa Arab, daripada keturunan Ismail. Mereka nak ambil kelebihan itu kepada mereka. Faharrafu kalam Allah. Lalu mereka menyelewengkan kalam Allah. Wazadu fihi. Dan mereka menambah di dalamnya. Wahum qaumun buhtun. Dan mereka adalah kaum yang batilun. Kaum yang jahat. Kaum yang tak ada rasa takut kepada Allah. Walam yuqirru bi anna al-fadla bi yadillah yu'tihi man yasha. Mereka tidak mengakui bahawasanya kelebihan dan kurniaan itu di tangan Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Mereka tak mau. Sebab itu kita kata samalah macam zaman ni, terlampau obses atau terlampau fanatik dengan Melayu, habis ditahrifnya sejarah. Ni banyak ni. Habis ditahrif, diselewengkan sejarah. Sebab semata-mata nak mempertahankan dan nak mengangkat bangsa Melayu. Ni ada zaman lah ni. Hak tu yang ajaran-ajaran sesat ni banyak datang melalui ni. Itu kita kena hati-hati. Kan? Mula-mula tu nampaklah okey, pakai tanjak. Dah buang kopiah, pakai tanjak. Baru pakai tanjak, kita tak kata apa-apa. Nak pakai tanjak, pakailah. Bawa keris. Kan? Keris. Bubuh keris. Pakai kain pelikat. Tak apa, pakai. Tak ada masalah. Tapi lama kelamaan akan ada. Buah yang disembunyikan itu akan zahir. Kebencian kepada Islam. Itu maknanya kita nak kata, kita nak bagi tahu kena hati-hati. Kalau tengok ada orang yang dia tak minat dengan bahasa Arab, maknanya dia tak minat dengan Quran. Simple je. Sebab tu kita tengok orang-orang ahlul bid'ah wal ahwa, kesesatan mereka berpunca daripada jahilnya mereka lisanul Arab. Mereka jahil tentang bahasa Arab. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma jahilan nasu wala ikhtalafu illa bitarkihim lisan al-Arab, bitarkihim lisan al-Arab.
wa dhahabu ila lisani Aristoteles, atau wa yamilu ila lisani Aristoteles, ma jahilan nasu wala ikhtalafu illa bitarkihim lisan al-Arab. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah manusia itu menjadi jahil dan berselisih melainkan disebabkan mereka meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim ila lisani Aristoteles, dan kecenderungan mereka menuju kepada lisan Aristotle, yakni bahasa Aristotle. Yakni bukan setakat bahasa, kaedah, pemikiran ambil daripada pemikiran asing, dan tak mau merujuk kepada lisan yang Allah Ta'ala turunkan wahyu, Al-Quran dan juga As-Sunnah, yakni lisanul Arab. Itu punca. Sebab itu antara cara untuk kita melawan ajaran sesat adalah menyebarkan bahasa Arab, menyebarkan pengajian bahasa Arab. Selain daripada akidah, selain daripada hadis, selain daripada belajar tafsir, perhebatkan pembelajaran bahasa Arab. Kerana orang Islam nak tak nak dia kena tahu bahasa Arab. Kerana bahasa dia bermunajat dengan Allah, bahasa dia di dalam solat dia, bahasa dia dalam doa dia, dan bahasa Arab bahasa Quran, bahasa Nabi SAW. Sebab itu giatkan. Jadi kita kata tu antara nak lawan ajaran sesat. Sebab itu kalau tengok tok guru ajaran sesat ni, dia ajar juga bahasa Arab, tapi dia hanya sebatas pada menghafal kitab-kitab nahwu tetapi tak faham. Kan? Ataupun memang dia hanya bagi belajar asas yang tak ke mana. Itu pun ada. Ada yang belajar sampai hebat tapi menyeleweng. Itu pun ada juga, macam-macam. Tetapi kita dalam konteks ini, kita ahli sunnati wal jamaah, kitalah yang kena ke hadapan menyeru masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab. Sebab tu kita, ya, kalau kita kalau kita tengok balik, bila kita belajar Islam, kalau orang hari ini dia akan macam-macam kan. Kita tengok pendapat orang, dia kata sepatutnya belajar sains, matematik dalam bahasa Inggeris, bla 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 bla. Tak, bahasa Melayu, gini. Tapi agama Islam tidak kalau nak mengajar mesti kena guna bahasa Arab, mahir bahasa Arab. Maknanya kita kata guru itu mesti kena tahulah bahasa Arab yang first. Rujukan yang bahasa Arab. Sebab kalau dia hanya bergantung pada terjemahan, mungkin terjemahan tu tak betul dan sebagainya, kan tak betul kan akan membawa kepada kekeliruan, kan. Sebab tu itu antara apa yang menjadi tuntutan ke atas kita. Bila Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia dah nampak awal, kan. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia ucapkan perkataan tu sebelum munculnya bid'ah yang dahsyat, bid'ah yang menafikan, bid'ah ta'til, bid'ah apa kita kata Jahmiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga seangkatan dengannya. Imam Asy-Syafi'i dah bagi tahu sebelum tu. Firasat imam, firasat ulama. Dan kita hari ini kita menghadapi gerakan sesat, batiniyah dan juga pelbagai jenis bentuk kesesatan, bid'ah yang boleh menggugat iman kita, maka sudah tentulah kita kena berpegang teguh lagi dengan sumber asasi kita, Quran dan Sunnah, bahasa Quran dan Sunnah tu. Lepas tu nak tak nak kena belajar bahasa Arab.
Alhamdulillah kita ada dekat YT ni dah ada faham Quran, dia diajarkan dengan dia sekali dengan harfiah, sekali makna dan tafsir, terjemahan dan tafsir. Itu juga adalah peluang bagi sesiapa yang nak memahami bahasa Arab, maknanya dia belajar daripada Quran. Bahasa sumber bahasa Arab Quran. Lebih baik kan kalau dia tak mampu nak belajar kitab-kitab yang lebih advance dan sebagainya kan. Dan kita pun ada kelas nahwu dan saraf kan. Jadi ikuti. Memang awal-awal tu memanglah agak berat ataupun macam awal-awal tu memang agak susah, tetapi bila kita dah biasa, insya-Allah benda tu akan jadi mudah. Baik. Jadi mereka mengubah kalamullah dan mereka menambah-nambah, menokok tambah, wazadu fihi. Ibnu Katsir kata wahum qaumun buhtun walam yuqirru bi anna al-fadla bi yadillah yu'tihi ma yasha. Mereka ni jahat, mereka ni tak mengakui akan adanya kelebihan yang di tangan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa qad qala bi annahu ishaq ta'ifatun kathiratun min as-salaf wa ghayruhum wa inna ma akhadhuhu wallahu a'lam min ka'bil ahbar aw suhufu ahli al-kitab wa laysa fi dhalika hadithun sahihun anil ma'sumi hatta natruka li ajlihi zahir al-kitab al-aziz wa la yufhamu hadha min al-Qur'ani bal al-mafhum bal al-mantuq bal an-nass 'inda at-ta'ammul 'ala annahu Ismail. Baik, ada tak ulama salaf yang berpandangan az-zabih, anak yang diperintahkan untuk sembelih tu Ishaq? Jawapannya ada. Jadi ini khilaf yang berlaku di kalangan salaf. Sebab itu kata Imam Ibn Katsir, qala bi annahu Ishaq ta'ifatun kathiratun minas salaf. Segolongan besar di kalangan salaf ada yang berpendapat yang disembelihkan, yang diperintahkan untuk disembelih, yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu ialah Ishaq. Wa ghairuhum, dan di kalangan selain mereka, wa inna ma akhadhuhu wallahu a'lam, sesungguhnya apa yang mereka ambil, mereka mengambil pendapat tersebut, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui, mereka ambil daripada Ka'ab al-Ahbar atau suhufi ahli kitab, atau mereka mengambil daripada suhuf daripada ahlul kitab, yakni lembaran-lembaran tulisan-tulisan ahlul kitab. Saat ini kat sini Imam Ibn Katsir dia tambih walaysa fi dhalika hadithun sahihun anil ma'sum hatta natruka li ajlihi zahiral kitabil aziz. Tidak ada dalam urusan tersebut, dalam hal tersebut, pendapat tersebut, hadis yang sahih daripada maksum, daripada Nabi SAW. Tidak ada satu pun riwayat yang menaskan Ishaq atau Ismail dalam isu ni. Tak ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, tak ada yang menetapkan Ishaq atau Ismail. Tak ada. Hatta natruka li ajlihi zahiral kitabil aziz. Tetapi kita ada satu, kita ada lagi dalil. Kita ada, walaupun tak ada riwayat hadis yang sahih daripada Nabi SAW, kita jangan lupa, seakan-akan Imam Ibn Katsir nak kata kat kita, jangan lupa, jangan kita tinggalkan zahiral kitabil aziz, zahir al-Quran, zahir Quran, zahir al-kitabil aziz, kitab yang agung, kitab yang mulia ini, Al-Quran, kalam Rabb kita, kalam Tuhan kita. Wala yufhamu hadha min al-Quran balil mafhum. Tidak difahami daripada hal ini daripada Quran, bahkan ianya mafhum. Balil mantuq, dan mantuq apa yang bukan juga mantuq, maknanya kita kata apa yang difahami secara mantuq. Balil nassu 'inda ta'ammuli 'ala annahu Ismail. Bahkan nas yang dita'ammuli, yang diperhatikan oleh ulama dan diistimbatkan oleh ulama bahawasanya ia adalah Ismail. Jadi kat sini jelaslah maknanya. Okey, pertama Imam Ibn Katsir kata dia isu ni memang tak ada nas. Sebab tu berlaku khilaf. Bila tak ada nas, maknanya dalil daripada hadis, sebab tu berlaku khilaf. Tetapi Imam Ibn Katsir dia tambah, dia kata walaupun tak ada hadis yang sahih menetapkan siapakah az-zabih, tetapi kita ada Al-Quran, zahir Quran. Bahkan dia adalah asal.
kan. Dia asal yang kita tak boleh tinggalkan disebabkan oleh pendapat ahlul kitab tu, lalu kita tinggalkan Quran. Tak boleh. Baik. Dan apa yang dita'amulkan oleh ulama, yang ini diperhatikan oleh ulama dari sudut nas yang kita dah bacakan tadi dan sebelum ni, bahawasanya ia merujuk kepada Ismail. Wa ma ahsana mastadalla Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi ala annahu Ismail. Dan apa yang istidlal yang terbaik, sangat baik yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, yang menunjukkan bahawasanya ianya adalah Ismail. Walaysa bi Ishaq, dan bukan Ishaq. Min qawlihi, daripada mana dalil Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi rahimahullah ambil dalil daripada surah Hud ayat 71, iaitulah fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan kami berikan khabar gembira kepadanya, fabasyarnaha bi Ishaq, yakni kepada Sarah, kami berikan khabar gembira kepadanya Ishaq, dengan Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishaq diberikan dilahirkan Ya'qub. Qala, kata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, fa kaifa taqa'u al-bisharatu bi Ishaq wa annahu sayuladu lahu Ya'qub thumma yu'maru bi dhabhi Ishaq wa huwa saghirun qabla an yulada lahu. Hadha la yakun li'annahu yunaqidu al-bisharata al-mutaqaddimah wallahu a'lam. Jadi persoalannya di sini, Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, kalau kita tengok Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi ni, apa dia? Tengok dia punya apa dia? Dia tabi'in kan. Muhammad ibn Ka'ab tabaqat yang kedua, tabi'in. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, Muhammad ibn Ka'ab ibn Sulaim. Kata Ibn Sa'ad, Muhammad ibn Ka'ab ibn Hayyan ibn Salim al-Imamu al-Allamah. Ibn Sa'ad kata al-Imamu al-Allamah as-Sadiqu Abu Hamzah. Wa qila Abu Abdullah al-Quradhi al-Madadi, Imam al-Allamah, imam min hulafa'i Aus, min hulafa'il Aus, wa kana abuhu Ka'ab min Sabi Bani Quraidah, sakana al-Kufah thumma al-Madinah. Qila wa ulida Muhammad bin Ka'ab fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih dhalika. Dikatakan dia lahir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tidak sahih. Baik, Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi ni, kalau kita tengok dia tabi'in, tabi'in, yang ni murid kepada sahabat, dan dia seorang yang alim dalam tafsir Quran. Kata Ibn Sa'ad, kana thiqatun aliman kathirul hadith wara'an wa huwa min rijali al-kutubis sittah. Dia adalah apa? Thiqah, alim, banyak riwayatkan hadis, dan dia termasuk daripada perawi daripada kutub sittah. Itu bukan perkataan Ibn Sa'ad. Baik, lahir pada tahun 40 Hijrah. Maknanya zaman Ali, zaman Ali. Lahir 40 Hijrah. Al-Madani, wafat 108 Hijrah. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, Abu Hamzah, tu dikatakan Abu Abdullah. Ibn Sa'ad dimasukkan Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi ni pada tabaqat yang pertama, fi tabaqatil ula min tabi'i ahli Madinah, daripada tabi'in ahli Madinah, tabi'in Madinah. Ya'qub ibn Syaibah meletakkan dia pada tabaqat yang ketiga, yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah dan selainnya. Dikatakan kewafatannya, ada yang kata 108 Hijrah, ada yang kata 120 Hijrah. So dia riwayatkan hadis daripada Abu Ayyub al-Ansari,
Abu Hurairah, Muawiyah, Zaid ibn Arqam, Ibn Abbas, Abdullah bin Yazid Al-Khutami, Fadalah ibn Ubaid, Bara' bin Azib. Dan meriwayatkan daripadanya Yazid ibn Al-Had, Abu Ja'far Al-Khatami, Al-Hakam ibn Utaibah, Asim ibn Kulayb, Usamah bin Zaid Al-Laythi, Ziyadah Muhammad. Ini anak nombor dia lah. Kata apa dia, Ibn al-Madini dengan Abu Zur'ah Ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini dengan Abu Zur'ah kata thiqatun, thiqah. Al-Ajli kata madaniyun tabi'i rajulun salihun alimun bil Quran. Madani tabi'i rajulun salihun alimun bil Quran, orang lelaki yang salih alim tentang Quran. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kana min a'immati tafsir, termasuk di kalangan imam-imam tafsir. Ini Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi rahimahullahu taala tabi'in. Baik. Jadi beliau berdalilkan bahawasanya anak yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim untuk disembelih itu adalah Ismail. Beliau berdalilkan dengan ayat dalam surah Hud ayat 71. Dia kata ayat tu berbunyi fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Kami berikan khabar gembira tentang khabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah tentang Ishaq, dan wa min wara'i ishaqa yaqub. Ini kita kena tengok tafsir kan. Kita berhenti, kita tengok tafsir lebih selamat kan daripada kita tafsir sendiri. Macam itulah ya guru-guru kami ajar, masyayikh-masyayikh kami ajar, biarlah kita lambat asal kita selamat. Biar lambat asal selamat. Jangan tergesa-gesa nak cepat lalu accident. Baik. Dalam surah Hud ayat 71 kan. Baik, asalnya ayat tu wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Baik, asalnya ayat tu wa mar'atuhu, ini isterinya ini Sarah. Qa'imatun fadhahikat, yakni berdiri, kata Imam At-Tabari, qa'imatun min wara'i sitri tasma'u kalam ar-rusul wa kalam Ibrahim alaihi salam. Maknanya waktu tu Sarah tengah berdiri di sebalik sitar, di balik langsir. Maknanya tengok orang orang perempuan, maknanya dia tertutup, maknanya tempat dia tu maknanya dipisahkan dengan lelaki. Waktu tu qa'imat min wara'i sitri, sama ada dia tutup pakaian dia, maknanya dengan apa dia kita kata dengan apa dia pakaian yang menutup, ataupun sitar kat situ maksudnya ada lansir yang menutup. Dia mendengar perkataan utusan Allah dan juga perkataan Ibrahim alaihi salam. Ini duyuf, yakni malaikat-malaikat yang datang dalam rupa manusia, yang datang sebagai tetamu Ibrahim. Wa qila kanat qa'imatun takhdumu ar-rusul wa Ibrahim jalisun ma'ar rusul. Dikatakan waktu tu dia tengah berkhidmat lah, maknanya di tengah dia bawa makanan untuk utusan-utusan tu, dan Ibrahim ketika itu tengah duduk bersama dengan utusan-utusan, iaitu malaikat-malaikat yang dalam rupa manusia itu. Baik, qa'imatun fadhahikat maknanya ketika itu apa dia Sarah senyum, dalam keadaan senyum kan. Dan ada juga mengatakan senyum waktu tu kerana ta'ajub, kerana tetamu yang datang ke rumah Ibrahim itu tidak mahu makan. Jadi dia macam pelik lah. Ada yang kata dia dhahikat kerana dia dapat khabar gembira tentang dia akan dapat anak. Itu yang sebahagian ulama sebutkan berkenaan dengan hal tersebut. Baik, tapi kita nak tengok fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Maka Allah kata di sini jadi Sarah itu dia senyum, ketawa bersendirian bila dia mendengar kita kata berita tentang apa yang diperbahaskan oleh Nabi Ibrahim dengan Rusul, yakni utusan-utusan duyuf yang datang. Itu kalau kita tengok balik, ada ulama tafsir berbeza pendapat lah dari sudut kenapa Sarah senyum tu, fadhahikat. Tapi yang rajahnya dia
dia gelak ataupun senyum kerana dia mendengar apa yang yang dibincangkan oleh malaikat-malaikat itu dengan Nabi Ibrahim tentang penghapusan ataupun azab yang akan diturunkan kepada kaum Lut. Itu satu. Ada juga yang kata dia gelak ataupun dia ketawa ketika, atau dia pun senyum dan ketawa ketika itu dhahikat kan. Kerana dia tengok Ibrahim takut. Kerana Nabi Ibrahim dhahikat lamma ra'at bi zawjiha Ibrahim min ar-raw'i. Bila dia tengok Nabi Ibrahim takut. Nabi Ibrahim cuak pasal tetamu tu tak makan. Bi ijlin samin. Ni apa dia daging anak lembu yang dipanggang kan. Tak makan. Jadi dia tengok Nabi Ibrahim punya muka, suami dia senyum. Pasal Nabi Ibrahim takut. sebab tak biasa lah orang datang dah dijamu dengan makanan sedap tak makan. Dia pelik dan dia tengok apa keadaan Nabi Ibrahim tu yang takut. Tu Sarah senyum. Baik. Ada juga ulama tafsir yang kata bal dhahikat hina basyarat bi Ishaq ta'ajjuban min an yakuna laha waladun ala kibari sinniha wa sinni zawjiha. Yang ni yang kita nak fokuskan, iaitu dia senyum dan diketawa kerana ketika dia diberikan khabar gembira oleh malaikat bahawasanya dia akan mendapat anak yang bernama Ishaq, kerana dia merasa sangat-sangat ta'ajjub ataupun kagum bahawasanya sedangkan dia tidak ada anak dan dia telah tua dan juga Ibrahim juga telah tua. Sebab itu dia senyum. Itu kan. Baik. Jadi poinnya di sini ayat ni cerita tentang fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaqi Yaqub. Maknanya apa? Allah kata kami berikan khabar gembira, yakni melalui malaikat-malaikat kami kepada Sarah akan kelahiran Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Baik, wa min wara'i Ishaq Yaqub, kalau kita tengok maksudnya wa min khalfi Ishaqi Yaqub min ibniha Ishaq. Yakni setelah Ishaq itu akan dapatlah anaknya Yaqub, yakni cucu mereka, iaitulah Yaqub. Al-wara' dalam kalamul Arab maknanya waladul walad, yang cucu. Maknanya dia akan dapat cucu iaitu yang bernama Yaqub. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maknanya kita kata wa min waladil walad Yaqub. Itu. Kan? Baik. Jadi Muhammad ibnu Ka'ab, al-Imam Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi rahimahullahu taala, dia datangkan daripada ayat ni, kata fa kaifa taqa'ul bisyaratu bi Ishaq. Jadi bagaimana khabar gembira itu berlaku kepada Ishaq, wa annahu sayuladu lahu Yaqub, yakni khabar gembira tentang Ishaq dan dia akan mendapat anak Yaqub. Kemudian diperintahkan untuk menyembelih Ishaq wa huwa saghirun qabla an yuladu lahu, sedangkan dia masih kecil, bahkan qabla an yulada lahu, bahkan sebelum dia lahir. Maknanya sebelum Ishaq tu lahir. Macam mana Allah perintahkan untuk disembelih Ishaq sedangkan dia masih belum lahir? Itu poin dia. Dia masih belum lahir. Hadza la yakun. Ini tak akan mungkin berlaku. Kan? Li'annahu yunaqidul bisyaratal mutaqaddimah, kerana dia bersalahan dengan bisyarah yang telah terdahulu. Maknanya khabar gembira yang telah terdahulu menyebutkan tentang Ishaq dan juga Yaqub. Jadi kat sini kalau kita tengok balik kata di sini jadi kelahiran Ishaq, dan Ishaq ada anak kan, Yaqub. Sedangkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ishaq yang masih kecil sebelum memiliki anak. Jadi hal ini tak mungkin berlaku sebab bertentangan dengan khabar tersebut, khabar tentang Ishaq tersebut, kita khabar yang terawal. Maknanya sekarang ni faham tak? Maknanya macam mana Nabi Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelih Ishaq, tapi dalam khabar
gembira, bisyarah kepada Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah, Allah kata Ishak akan dapat anak juga, Yaqub. Jadi tak mungkin Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim, khalilnya, untuk sembelih Ishak. Sebab Allah dah bagi khabar gembira dekat Nabi Ibrahim dengan Sarah yang mereka akan dapat anak Ishak dan akan dapat cucu Yaqub. Kalaulah, nampak, ini satu istimbat yang sangat daqiq oleh Muhammad Ibn Ka'ab Al-Quradi. Sebab itu Ibn Kathir kata ma ahsana mastadalla. Sangat baik istidlal daripada Muhammad Ibn Ka'ab Al-Quradi. Maknanya menunjukkan dia betul-betul faham. Dia betul-betul, memang sebab itulah betul lah Az-Zahabi kata dia imam ahli tafsir. Imam ahli tafsir, maknanya betul-betul faham. Kan? Jadi maknanya macam mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih Ishak, sedangkan khabar gembira yang datang bagi tahu Ishak akan dapat Yaqub. Jadi maknanya tak betul lah, maknanya tak betul lah Ishak, sebab kalau Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih Ishak, Allah takkan bagi khabar gembira tentang Yaqub. Berbeza dengan Ismail. Ismail memang dia seorang. Fabasyarnahu bighulamin halim, dalam surah As-Saffat. Maka kami memberikan khabar gembira kepada Ibrahim akan anak yang penyabar, anak yang penyantun, anak yang tak cerita lepas tu dia ada cucu. Betul tak? So memang itulah yang tepat. Fabasyarnahu bighulamin halim, Ismail. Wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami gantikannya dengan sembelihan yang besar, yakni gantikan dengan kibas, kambing yang besar, yakni Ismail. Sebab Allah Ta'ala hanya menyebutkan bisyarah Ismail, satu-satunya bisyarah yang kita kata merujuk kepada anak yang diperintahkan oleh Ibrahim untuk menyembelihnya. Adapun Ishak tidak mungkin, kata Muhammad Ibn Ka'ab Al-Quradi, hadza la yakun, tak boleh. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan bisyarah akan adanya cucu Ibrahim, iaitu Yaqub, anak kepada Ishak. Kalaulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ishak, sudah tentulah Allah Ta'ala tak sebut min wara'i Ishaq Yaqub. Allah Ta'ala Al-Hakim. Subhanallah. Sebab itu kita kata ini yang sahih. Nampak macam mana istidlal ulama. Kan? Harap kita memang tak faham. Kan? Itu kita kata itulah ulama. Kan? Kita ni baca Quran, baca terjemahan pun boleh sesat pula. Tapi ulama dia baca Quran, dia faham bahasa Arab tu, dia faham macam mana turun ayat tu dan macam mana siyak konteks ayat itu dia dapat istinbat. Sebab itu kita rujuk ulama, bukan kita terus rujuk Quran dan Sunnah tanpa panduan ulama. Kan? Sebab itu kena hati-hati juga. Ada orang tanya, kenapa suka kongsi perkataan ulama salaf? Baik, jawab satu. Perkataan mereka ringkas. Pertama, perkataan mereka ringkas dan penuh keberkatan. Sebab apa? Sebab mereka berkata dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Ini ulama salaf lah, bukan ahli bid'ah bukan ulama. Kalam-kalam salaf, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan atba'u tabi'in, perkataan ulama-ulama ahli sunnah, ahli tahqiq. Seolah-olah bila kita sebarkan perkataan ulama tu, dia seolah-olah dia ada khulasah, dia adalah intipati apa yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Itu. Sebab itu dia lebih selamat. Perkataan kita kalau kita bawa Quran dengan hadis, boleh sesat lagi. Macam orang zaman ni, dia salah faham. Dia kata rujukan kita Quran dan Sunnah. Baik, engkau confirm ke engkau ambil ayat Quran tu engkau faham betul? Kan dia kata Quran, bawa Quran, okey bawa Quran. Bawa hadis, okey bawa hadis. Tak mau perkataan ulama, belagak. Sombong. Dia ingat kita ambil perkataan ulama tu, kita letak perkataan ulama first. Quran, Sunnah kedua, ketiga. Bukan. Kita ambil perkataan ulama tu sebab dia adalah intipati. Yang kita maksudkan ulama ahli sunnah lah, ulama salaf.
Bukannya ahlul bidah memang bukan ulama. Ijma' ulama. Antara yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar, ahlul bidah bukan ulama walaupun dia banyak ilmu. Sebab itu kata al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, walaysa al-ilmu bi kathratir riwayah wala al-kutub, walaysa bi kathratir riwayah walakin walakin apa dia as-sunnah ataupun walakin al-isti'mal. Macam perkataan Asbahani, dia kata وليس العلم بكثرة الرواية وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبحاني rahimahullah, digelar dengan Qiwamus Sunnah. Qiwamus Sunnah. Wafat 535 Hijrah. Dia kata, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Walaysal ilmu bikathrati riwayah. Wa innama huwa littiba'. Sesungguhnya ilmu itu adalah ittiba', ikut. Wal isti'mal, dan pengamalan, yakni berdasarkan ittiba', sunnah, berdasarkan ikutan terhadap sunnah. Yaqtadi bis sahabati wat tabi'in, dan mengikuti sahabat dan tabi'in. Wa in kana qalilul ilmi, walaupun dia sedikit ilmu. Maknanya siapa yang ikut sunnah, ikut sahabat, ikut tabi'in, dia ada ilmu walaupun dia sedikit ilmu. Dia kira ilmu dah, berada di atas landasan ilmu. Walaupun dia sedikit ilmu, tak banyak hafal, tak hafal Quran pun, tak hafal hadis pun, tapi dia ikut. Selalunya orang awam yang tak terkena syubhat ahlul kalam, yang tak terkena bid'ah mutakallimin atau bid'ah falasifah atau bid'ah batiniyah dan sebagainya, sufi dan sebagainya, hak ni selalunya selamat. Sebab tu kena bersyukur jadi orang awam. Sebab Allah Ta'ala tak ganggu pemikiran mereka dengan syubhat-syubhat. Bila datang Quran dan sunnah, dia terus sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Kalau jadi orang awam yang Allah jaga selamat, kena sonok, kena bersyukur. Berapa ramai orang yang belajar agama dari kecil masuk ma'had tahfiz, daripada kecil hafal Quran, tetapi akhirnya menjadi ahlul bidah wal ahwa wal iyad billah. Sebab itu kita kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kurniaan ni Allah yang bagi kepada siapa yang dikehendaki. Jangan kita belagak kalau kita belajar agama. Jangan kita belagak kalau kita daripada kecil masuk ma'had tahfiz dan sebagainya, kita belagak dengan orang awam. Tak. Boleh jadi Allah selamatkan orang awam yang tak belajar daripada kecil agama tu, Allah bagi dia petunjuk kepada sunnah dan dia selamat. So jangan belagak dengan kita punya sijil agama, kita belajar agama, kemudian kita sombong dengan makhluk, sombong kepada Allah, Allah sesatkan kita. Ingat apa yang Nabi SAW sebutkan. Satu hadis yang sahih. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Majoriti munafik di kalangan umatku ialah orang yang pandai baca Quran. Qurra'uha. Hati-hati. Jangan terpedaya dengan kelulusan kita, kat mana kita belajar agama. Oh, aku belajar daripada kecil lah, aku ni bidang agama lah. Tak, jangan. Boleh jadi Allah sesatkan kamu disebabkan kamu tak ittiba'. Kamu tak ikut sunnah pun. Kamu hanya ikut nafsu kamu. Kamu hanya ikut tradisi nenek moyang kamu. Hanya belajar Quran, kemudian kamu berbangga. Lebih baik orang awam yang tak pernah belajar daripada asas agama, tetapi akhir sekali Allah berikan petunjuk kepadanya kepada sunnah. Kita kata, jangan. Berapa ramai orang yang, bagi contoh, yang pergi mengaji Madinah, yang balik jadi sunnah? Sikit. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mengaji di tempat-tempat sunnah tetapi balik tak sebarkan sunnah.
tak mempertahankan sunnah, tak mempertahankan tauhid, bahkan menjadi ahlul bidah wal ahwa. Tak dapat petunjuk walaupun belajar di tempat yang baik. Tetapi berapa ramai orang yang tak belajar di tanah Arab, belajar di tanah air dia sahaja, tetapi dia ittiba', dia ikut sunnah, isti'mal, dia beramal dengan sunnah yang dia pelajari. Dia lebih baik daripada orang yang belajar agama, orang yang ada BA, ada master degree, ada PhD agama tapi tak ikut sunnah. Buat apa? Ada PhD hadis tapi tak ikut sunnah. Buat apa? Ada PhD syariah tak ikut sunnah. Ada PhD akidah tak ikut sunnah. Ada juga. Tu seorang yang sesat dekat Saudi tu. Apa nama dia? Dr. Sumayyah. Nama Dr. Sumayyah. Sesat. PhD Quran, PhD tafsir. Kalau tak salah PhD tafsir. Apa nama dia? Dr. Sumayyah apa nama dia? Last sekali jadi pengikut New Age movement. Sebab apa? Sebab pergi belajar pula dekat barat. Dah elok-elok dah PhD tafsir Quran, hebat, dah ada ilmu, tapi Allah Ta'ala sesatkan dia. Hak tu kita kena takut. Jangan bangga sangat. Sebab tu kita kata, kita sering ingatkan supaya kita sentiasa ada bimbingan daripada ulama. Kan? Baik. Apa nama dia? Sumayyah kot, Dr. Sumayyah apa dah di Saudi. Sesat. Ajar ajaran, last kali ajar ajaran ni New Age movement. Ajar apa kita kata, apa panggil, teori-teori yang sesat ni, kan? Elok dah PhD tafsir, patutnya dia sebarkan tafsir Quran lah. Tapi dia kita kata sesat. Kalau orang Allah Ta'ala nak sesatkan ni, tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk dah. Sebab tu kita kena hati-hati, kan? Biarlah kita ni orang tak nampak, kita ni humble, kita orang tak nampak kita hebat pun biarlah. Biar orang kata buruk dekat kita, yang penting kita nak ittiba', kan? Sebab tu kata Al-Asbahani lagi, wa man khalafa as-sahabah wat tabi'in fa huwa dallun. Barang siapa yang menyelisihi sahabat dan tabi'in, dia adalah sesat. Wa in kana kathirul ilmi, walaupun banyak ilmunya. Dia tak gunakan banyak ilmu tapi tak ikut sunnah, tak ikut sahabat, tak ikut tabi'in, tak ikut orang yang Allah Ta'ala berikan kita kata puji mereka, iaitulah manhaj salafus salih. Baik. Jadi itu kita kata berkenaan dengan Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Baik. وقد اعترض السحيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله فبشرناها بإسحاق جملة تامة، وقوله من وراء إسحاق يعقوب جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد معه حرف الجر، فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده أمر حتى يقال ومن بعده بعمر. وقال فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب منصوب بفعل المضمار تقديره ووهبنا لإسحاق يعقوب وفي هذا الذي قاله نظار. Suhaili ni dia kemudian dah, kan? Suhaili ni ulama sirah, tapi dia dah kemudian. Tapi dia tak setujulah dengan istidlal Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Tapi dia dah dibawa kaedah bahasa Arab yang ringkaskan, kan? Dia kata wa min wara'i Ishaq Yaqub, dia kata jumlah yang lain dia bukan menunjukkan pada bisyarah. Jadi tak boleh digunakan kaedah Arab tu untuk dia tolak istidlal Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Tapi tengok subhanallah, Imam Ibn Kathir dia kata wa fi hadha alladhi qalahu nadar. Imam Ibn Kathir dia tak pandang pun apa yang istidlal, i'tirad daripada As-Suhaili. Sebab As-Suhaili ni kemudian dah. Suhaili ni lewat dah, kan? Cuba bayangkan, Suhaili ni sekejap nak check balik dia punya tarikh wafat dia. Suhaili ni dalam Abu Qasim As-Suhaili, kan? Abu Zaid Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Abi Hasan. Ni lah sahib Raudhul Unuf, sahib Raudhul Unuf. Dia 581 Hijrah. 581 Hijrah. Ni Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi tabi'in. Siapa yang lagi faham bahasa Arab? Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi lah. Simple nak faham. Senang je. Tengok, sebab itu Ibn Kathir dia bila datang ulama kemudian yang iktirad atas tabi'in dengan bahasa Arab, tetap tak boleh.
tetap kita kata apa? Fihi nazar, tak setuju. So Ibnu Katsir kata tak aku tak setuju lah, tak betul. Jadi mainlah bahasa Arab macam mana pun, kalau lawan atau kita kata kalau pendapat itu bercanggah dengan tabi'in, still tak ada nilai. Kita tak nafilah Abdul Qasim As-Suhaili alim, tapi siapa lagi alim? Tabi'in ke dia? Confirm lah kita kata tabi'in. Tabi'in tu belajar daripada sahabat kot. As-Suhaili ni dia wafat dalam 581 di Morocco, di ulama Maghribi. Kita tak nafikan dia ulama sirah, tapi tabi'in kot. Kau siapa kan? Kau dah 581 Hijrah kot. Ini tabi'in tadi wafat 108 atau 120. Anak murid sahabat. As-Suhaili dah lewat. Sebab tu Imam Ibn Katsir dia tolak macam tu je. Walaupun dia pakai kaedah bahasa Arab, tapi tetap tak boleh pakai. Simple. Maknanya macam itulah. Kalau datang orang kemudian yang cuba untuk mengiktirad, untuk membantah istidlal ulama' yang terawal, kita ambil ulama' yang terawal tu lebih selamat. Sebab dia belajar daripada sahabat dan dia punya bahasa Arab lagi kuat. As-Suhaili Sufi pula. As-Suhaili ni dia Sufi kan. Asy'ariyah pula Sufi. Lepas tu Imam Ibn Katsir kata wa fi hadha alladhi qalahu nadhar. Wa rajjaha annahu Ishaq wa ihtajja biqawlihi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala wa Ismail lam yakun 'inna man kana fi hali sigharihi wa huwa ummuhu بحيال مكة فكيف يبلغ معه سعي وهذا أيضا فيه نظر لأنه قد روي أن الخليل كان يذهب فيه كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة يطلع على ولده وأمته ثم يرجع والله أعلم. Dari As-Suhaili dia rajihkan yang zabih itu Ishaq. Dia pun berdalil dengan ayat dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sampai bersama dengannya dia telah dia sampai usianya yang boleh dia berusaha sendiri. Dia kata Ismail waktu tu masih lagi tidak ada di sisi Nabi Ibrahim. Kerana Ismail ketika kecilnya dia dengan ibunya di Mekah. Bagaimana kita boleh kata dia sampai pada usia yang dia boleh berusaha sendiri? Ibnu Katsir sekali lagi bantah As-Suhaili punya tarjih. Dia kata hadza aidan fihi nazar. Ini juga tak boleh, tak betul. Fihi nazar ni maksudnya kena tengok balik, tengok lagi, memang dia tak setujulah. Li'annahu qad ruya anna al-Khalila kana Ibnu Katsir dia bantah. Kerana telah diriwayatkan bahawasanya Al-Khalil Nabi Ibrahim pergi banyak kali naik burak ke Mekah. Yatla'u ala waladihi wa amatihi thumma yarji'u. Dia tengok keadaan anaknya dan amahnya, yakni dia Hajar, kemudian dia kembali. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir dibawakan pendapat-pendapat yang dinisbahkan kepada salaf. Pendapat yang sahih Ismail. Pendapat yang sahih Ismail. Kan? Itu yang sahih. Lepas tu kita tengok balik faman hukiya al-qawlu anhu bi annahu Ishaq ka'bul ahba wa ruya an Umar wal Abbas wa Ali wa ibn Mas'ud wa Masruq Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Atha wa Sya'bi wa Muqatil wa Ubay ibn Umar wa Abi Maisarah wa Zaid bin Aslam wa Abdullah bin Shaqiq wa Zuhri wal Qasim ibn Abi Burdah wa Maqul Uthman bin Harith wa Suddi wal Hasan wa Qattah wa Abi al-Hudhay wa ibn Sabi wa ikhtiyaru ibn Jarir wa hadha ajabun minhu وهو إحدى رواية عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام. So orang yang dinisbahkan pendapat kata Ishaq tu banyak juga ulama salaf, tabi'in, sahabat dan tabi'in. Kan? So Ibn Katsir dia sebut apa yang dihikayatkan maknanya tak semestinya sebenar, tak semestinya dia tu sahih kan. Bahawasanya pendapat yang kata Ishaq tu daripada Ka'ab al-Ahbar, daripada Umar, daripada Al-Abbas, daripada Ali, daripada Mas'ud, Masruq, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha, Sya'bi, Muqatil, Ubay ibn Umar wa Abi Maisarah, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Shaqiq wa Zuhri, Al-Qasim, ibn Abi Burdah, Makhul, Uthman ibn Hadir, As-Suddi, Al-Hasan, Hasan Basri, Qatadah, Abi al-Hudhail, ibn Sabit, wa huwa ikhtiyaru ibn Jarir, dan dia adalah pilihan Ibn Jarir, yakni At-Tabari. Wa hadha ajabun minhu, dan ini adalah sesuatu yang sangat
dia mengagumkanlah daripadanya. Wa huwa ihda riwayatan an Ibn Abbas, dan ada riwayat, salah satu daripada riwayat dari Ibn Abbas, tetapi yang sahihnya anhu daripada Ibn Abbas, dan aktsari wa haula, yakni ramai daripada nama-nama yang disebutkan ini mereka mengatakan ianya merujuk kepada Ismail. Qala Mujahid wa Sa'id, ya, Sa'id Ibnu Musayyib, wa Sya'bi, Amir ibn Syarhabil Sya'bi, Yusuf ibn Mihran wa Atha wa ghairu wahid an Ibn Abbas huwa Ismail alaihi salam. Yang sahihnya Ibn Abbas juga berpendapat Ismail. Wa qala Ibn Jarir hadatsani Yusuf bin Wahab akhbarani Amr bin Qais عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال المفدى إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. So Ibn Jarir rahimahullah dibawakan riwayat dalam tafsirnya telah menceritakan kepada Yunus anba'ana Ibn Wahab akhbarani Amr bin Qais an Atha' bin Abi Rabah daripada Ibn Abbas, maksudnya mengatakan Ibn Abbas mengatakan annahu qala al-mufda Ismail, yang ditebus, yakni yang ditebus korban itu Ismail. Wa za'amatil yahud annahu Ishaq, Yahudi yang mendakwa ianya Ishaq. Wa kadzabatil yahud. So Ibn Abbas kata Yahudi telah berdusta. Wa qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad an abihi, kata Abdullah ibn al-Imam Ahmad daripada bapaknya, ini Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, daripada bapaknya Imam Ahmad, huwa Ismail. So Imam Ahmad kata Ismail. Wa qala ibn Abi Hatim sa'altu Abi عن الذبيح فقال الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام. Ibnu Abi Hatim ditanya bapak dia Abu Hatim Ar-Razi, aku bertanya kepada bapakku tentang al-dhabih, anak yang diperintahkan Allah untuk disembelih. Maka kata Abu Hatim Ar-Razi, as-sahih, pendapat yang sahih dia adalah Ismail. Qala Ibn Abi Hatim, kemudian dibawakan riwayat daripada Ibnu Umar, Abi Hurairah, Abi Tufail, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Hasan Al-Mujahid, Al-Sya'bi, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Abu Ja'far, Muhammad bin Ali, Abi Saleh, أنهم قالوا الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي أيضا، dihikayatkan oleh Imam Al-Baghawi juga عن الربيع بن أنس والكلي وأبي عمرو العلاء. قلت وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Imam Ibn Katsir dikukuhkan lagi pendapat ini dengan satu riwayat yang datang daripada Muawiyah radhiyallahu an. Pendapat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, tetapi Az-Zahabi mengatakan sanadnya lemah. Tetapi Imam Ibn Katsir dijadikan syahid. Dia kata anna rajulan qala li Rasulullah SAW, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, ya bana dzabihain, wahai anak yang kepada dua yang disembelih. Fadhahika Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW ketawa. Maknanya anak yang dua disembelih itu maknanya merujuk kepada datuknya, merujuk kepada bapaknya dan juga Nabi Ismail. Baik. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق بن يسار وكان الحسن البصري يقول لا شك في هذا. Jadi pendapat yang berpegang pada Zabih itu Ismail juga adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Ishaq ibn Yasar, dan Al-Hasan Al-Basri tabi'in mengatakan la syakka fi hadha, tidak ada keraguan pada pendapat ini. Baik. Kemudian Muhammad ibn Ishaq, Imam Ibn Katsir dibawakan riwayat Muhammad ibn Ishaq daripada Buraidah bin Sufyan, daripada Farwah Al-Aslami, daripada Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi, annahu haddatsahum. Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi menceritakan kepada mereka annahu dzakara dzalika li Umar bin Abdul Aziz wa huwa khalifah. So maksudnya disebutkan bahawasanya dia menyebutkan tentang isu ini kepada Umar bin Abdul Aziz, dan ketika itu dia khalifah. In idh kana ma'ahu bisyam, dan ketika itu dia bersama dengan Umar di Syam. Maknanya menunjukkan yakni istidlalahu biqaulihi ba'da al-ismah fabashsharnaha bi ishaqi wa min wara' fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa Yaqub. Yakni dibawakan dalil yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi tadi. Surah Hud ayat 71. Kemudian dia mengatakan faqala lahu Umar inna hadha syai'a ma kuntu anzuru fihi wa inni la arahu ma qulta. Umar bin Abdul Aziz dia kata bila dibawakan dalil yang Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi kita bacakan tadi dalam surah Hud ayat 71 itu kan,
Kemudian dikatakan Umar kata, masalah ini belum pernah aku lihat, aku tak pernah tengok lagi. Masalah ni aku tak pernah hadapi. Jadi Umar bin Abdul Aziz berkata, aku pun berpendapat macam kamu pendapat. So dia setujulah dengan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi punya istidlal. Kan? Baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun mengirim seseorang ke Syam. Umar bin Abdul Aziz dia kirim seorang utusan ke Syam, yang mana dia nak suruh tanya seorang Yahudi. Dahulunya dia adalah seorang Yahudi, lalu dia masuk Islam dengan baik. Jadi Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan seorang lelaki yang dahulunya Yahudi, tetapi dia kemudian dia masuk Islam dan Islam dia baik. Kemudian Umar bin yang mana dia dah tahulah tentang selok-belok agama Yahudi. Umar bin Abdul Aziz pun tanya kepadanya, anak Ibrahim yang manakah diperintahkan untuk sembelih? Dia tanya dekat ex Yahudi tadi, mantan Yahudi tadi yang dah masuk Islam dan baik Islamnya. Lalu si Muslim yang dulunya Yahudi tadi, bekas Yahudi tadi jawab, dia jawab apa? Dia jawab dekat sini, baik, wallahi Ismail, wallahi ya Amirul Mukminin. Anak yang disembelihkan itu, anak yang diperintahkan untuk sembelih itu adalah Ismail, demi Allah wahai Amirul Mukminin. Wa inna yahuda la ta'lamu bidzalika. Sesungguhnya Yahudi tahu benda ni. Walakinnahum yahsudunakum ma'syaral Arab. Tetapi mereka hasad dengki kepada kamu wahai orang Arab, ala an yakuna abakum alladhi kana min amrillahi fihi. Kerana memilih maksudnya bapa kamu yakni Ismail itu dipilih untuk menjadi anak yang disembelih, yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim. Wal fadlul ladzi dzakarahu Allah minhu li sabrihi lamma umira bihi. Dan kesabaran, kelebihan dari sudut kesabaran yang Allah Taala sebutkan tentang Ismail, jadi mereka dengki, Yahudi ni dengki. Fahum yajhaduna dzalika. Lalu mereka juhud, mereka tak percaya dan mereka kufur terhadap hal tersebut. Wa yaz'umuna annahu Ishaq. Dan mereka mendakwa ianya adalah Ishaq. Di anna Ishaqa abuhum, kerana Ishaq ialah bapa mereka. Baik, jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tarikhnya. Waqad dzakarna hadhihi al-mas'alah mustaqsahu bi adillati wa atharha fi kitabina tafsir Allah walillahil hamdu wal minna. So Imam Ibn Katsir kata kami dah bahaskan perbahasan ini dalam kitab kami tafsir, walillahil hamdu wal minna. Baik, jadi ini kita kata perbahasan berkenaan dengan az-zabih, siapakah yang diperintahkan untuk sembelih itu. Yang sahihnya ialah yang sahihnya ia merujuk kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, sebagaimana kata Hasan al-Basri, la syakka fihi, tidak ada syak lagi. Baik. Kalau kita nak bahas dari sudut riwayat dalam Old Testament, itu lain cerita. Yang ada sekarang ni, hak tu kita lagi, yang tu pun sebenarnya kita boleh nampak betul apa yang orang yang Yahudi yang kata dekat Umar bin Abdul Aziz tu kan, dia orang dengki, memang betul. Kalau kita nak ketengahkan fakta-fakta, memang betul. Kita boleh bawa teks-teks mereka yang diselewengkan, kita nak, tapi itu perlukan masa. Tapi kita cukup, sebab kita kan faham Imam Ibn Katsir dia memang ada akses juga tentang riwayat-riwayat Israel ini daripada kitab-kitab Ahlul Kitab. Maksudnya bukan dia, bila dia dah pilih dalam Al-Bidayah ni, maknanya dia dah betul-betul pilih. Maksudnya dia dah betul-betul tapih dan buat analisis yang mendalam. Dan kita yang kemudian ni yang masih lagi mungkin kita tak faham dan sebagainya, tapi Imam Ibn Katsir rahimahullah dia dah analisis dan dia sendiri dah dia ada rujukan dalam kitab-kitab Ahlul Kitab itu, dan kita katakan memang ianya merujuk kepada Ismail. Memang orang Yahudi dengki, memang dengki, nak kata apa, memang dia orang hasad dengan Islam, hasad dengan Arab, hasad dengan Nabi Ismail dan anak keturunan Nabi Ismail yang diutuskan daripada keturunan leluhur Ismail itu, Nabi kita, Rasul kita Muhammad ibnu Abdullah al-Ismaili. Muhammad bin Abdullah maknanya kita kata yang Ismaili maknanya dia keturunan Ismail. Dan Al-Adnani, Adnan, daripada keturunan Adnan, daripada Ismail.
tanpa syak lagi. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan petunjuk kepada kita semua, dan memberikan keteguhan kita untuk tetap teguh di atas tauhid dan juga sunnah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.